Doktor, kalau kanak-kanak kita bagi cermin mata, nanti dia lagi rabun. Betul ke? Jawapannya, salah. Kanak-kanak, kalau rabun, kita kena bagi cermin mata pada mereka. Kalau mereka rabun, kita tak bagi cermin mata, mereka tak dapatlah melihat dengan jelas. Satu kajian menunjukkan kanak-kanak kalau ada rabun jauh dan anda tidak memberikan cermin mata dengan power yang sesuai, ia akan meningkatkan lagi power rabun jauh pada kanak-kanak itu. Jadi apakah simptom-simptom rabun? Bagi kanak-kanak di bawah usia 2 tahun, mereka tidak boleh mengadu yang mereka tidak nampak. Jadi kadang-kala mereka datang dengan simptom-simptom seperti abnormal head posture, mentelingkan muka, kepala ataupun muka begini apabila melihat sesuatu objek. Bagi kanak-kanak lebih usia 2 tahun yang sudah agak boleh bercakap, mereka boleh mengadu tidak nampak. Bagi kanak-kanak yang sudah bersekolah, kebiasaannya nombor 1 kita boleh lihat ketika screening ataupun saringan kesihatan di sekolah. Bagi kanak-kanak yang lebih besar lagi, contohnya 8 tahun, 9 tahun, kadang-kala mereka mengadu sakit kepala apabila balik sekolah. Tetapi hari Sabtu Ahad, okey pula, tak ada sakit kepala. Ini kerana ketika hari sekolah, mereka perlu fokus mata dengan lebih banyak berbanding pada hari cuti. Kadang-kala kanak-kanak ini tidak mengadu apa-apa simptom, tetapi cikgu di sekolah yang perasan mereka ada tanda-tanda rabun. Mereka suka mengecilkan mata mereka apabila melihat objek yang jauh. Bermain gadget atau bermain phone, ia termasuk dalam kategori kerja pada jarak dekat. Jadi sekiranya kanak-kanak terlalu banyak bermain dengan telefon ataupun gadget, laptop, iPad dan sebagainya, ia akan meningkatkan risiko rabun jauh iaitu myopia. Jadi nasihat saya kepada ibu bapa, terutamanya bagi anak-anak di bawah usia 2 tahun, no gadgets. Kerana setakat ini WHO tidak ada mengeluarkan sebarang garis panduan berapa lama kanak-kanak dibenarkan bermain handphone. Tetapi WHO ada mengeluarkan satu garis panduan, katanya kanak-kanak di bawah usia 1 tahun tidak boleh berada di dalam satu posisi yang sama dalam masa 1 jam. Di atas 2 tahun, 2 hingga 7 tahun, kebiasaannya saya hanya benarkan 30 minit sehari maksimum. 7 hingga 14 tahun, kebiasaannya saya benarkan 1 jam sehari. 14 tahun ke atas, mungkin 2 hingga 3 jam sehari, bergantung kepada pengawasan ibu bapa. TV bagaimana? TV tidak terlalu teruk sangat. TV dibenarkan selagi mana kanak-kanak itu menonton TV pada jarak yang agak jauh, iaitu 2 meter. Sofa dan TV 2 meter. Bukan kanak-kanak itu duduk di depan skrin TV. Rabun disebabkan oleh banyak faktor. Ada disebabkan oleh keturunan, terutamanya rabun jauh. Bagi kita orang Asia, ia adalah sebuah endemik. Faktor genetik adalah satu faktor yang sangat penting. Sekiranya salah seorang daripada ibu bapa rabun jauh, anak itu ada risiko yang lebih tinggi. Tetapi kalau kedua-dua ibu bapa rabun jauh, risiko itu lebih tinggi lagi. Selain daripada itu, ia juga mungkin dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Contohnya, di Hong Kong dan di China, kadar rabun jauh ataupun myopia adalah lebih tinggi. Di Hong Kong, ada kanak-kanak yang dihantar bersekolah seawal usia 1.5 tahun. Dan di China, kanak-kanak pula ada yang bersekolah selama lebih daripada 12 jam sehari. Kajian telah banyak menunjukkan bahawa sekiranya seorang kanak-kanak banyak menggunakan mata mereka untuk kerja pada jarak dekat, ini meningkatkan risiko mereka untuk rabun jauh ataupun myopia. Bagi rabun dekat pula, faktor genetik juga memainkan peranan. Di kalangan kanak-kanak, ia lebih biasa berlaku di kalangan mereka yang ada keturunan Eropah, orang putih ataupun Pakistan dan sebagainya. Jarang-jarang berlaku di kalangan Melayu, tetapi ada.